Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Pegawai Mudim Haji Mutasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bil hawaij wa tunlalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayyil ladzi la yamut. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al-bala'a wal waba'a wa ta'na wa ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa biladina وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumaat 17 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 24 September 2021, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa 3 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 84 tahun yang merupakan kes 4796. Kes kedua ialah seorang perempuan berumur 32 tahun yang merupakan kes 2688, dan kes ketiga ialah seorang lelaki berumur 42 tahun yang merupakan kes 5022. Kes 4796 dan kes 5022 telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan kedua-duanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes 2688 telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicuci rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, pada hari ini sebanyak 263 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dengan jumlah ini, keseluruhan kes COVID-19 menjadi 5,960 orang. Terdapat 113 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru dikesan. Kluster 3774 yang mengandungi 7 kes baru, kluster 5390 5 kes baru, kluster 5677 14 kes baru, kluster 5449 7 kes baru, dan kluster 5673 yang mengandungi 5 kes baru. Manakala 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Dragon Boat dan kluster 451. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 103 kluster. Pada ketika ini, terdapat 112 masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 127 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,022 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,898 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes ada dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain dikategorikan dalam kategori 4. Itu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,609 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 325,9
ujian. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa sebagaimana peruntukan di bawah bab 62A Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, maka bermula esok Sabtu 25 September 2021 jam 6 petang, hanya mereka yang mempunyai aplikasi BruHealth di telefon bimbit masing-masing atau mereka yang berkongsi aplikasi BruHealth bersama orang lain yang dikenali seperti penjaga, majikan, pengurus atau rakan saja yang dibenarkan keluar rumah. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan undang-undang. Sementara itu, orang ramai adalah diingatkan untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak keluar rumah tanpa tujuan yang penting dan jika perlu keluar rumah untuk tidak pergi ke tempat-tempat sesak serta mengamalkan penjarakan sosial. Di samping itu juga sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri seperti memakai sungkup muka, membersihkan tangan dan etika bersin dan batuk yang betul. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh diseluruhkan ke talian nasihat kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada shal@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk, dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wali Mulfazil dari Radio Television Brunei. Selamat petang Yang Berhormat Datuk dan Yang Mulia Tuan Isyuti. Yang Berhormat, melihat jumlah kehadiran yang amat ramai hari ini di stadium tertutup bagi mendapatkan vaksinasi pertama, adakah Kementerian Kesihatan akan memaskini semula strategi perlaksanaannya? Mungkin ada pemikiran untuk membuat penyelarasan bersama dengan pihak kedutaan. Okey, terima kasih. Hari ini memang dibukakan untuk walk-in lah. I think semalam saya dah mengumumkan. Tapi sini saya perlu mengingatkan orang ramai lah. Ini bukan harian niganya. Tiap-tiap hari Jumaat. Okay. Slot 1,300 dihaskan. Lebih 1,300 balik tah. So it's quite mana pelang tu? Apa nama ni? Straightforward lah. So I don't know why people are hanging around. So we have to ask police help untuk melaraikan lah. Walaupun since ramai orang tujuan, Kementerian Kesihatan mengambil kesempatan lah membuat ad hoc swabbing lah untuk memastikan kira ad hoc apa ni orang screening lah because banyak juga orang luar di sana. So ya itu secara ad hoc lah tadi ngambil kesempatan since ramai orang itu untuk membuat ART di sana, dan siapa yang positif we do a proper swab. So saya mintalah kerjasama orang ramai, semua ampit ni vaksinan ni okay. And seperti saya katakan sebelum ni, no one is safe until everyone is safe, kan? Wada bis kita rakyat Brunei atau indah rakyat Brunei, siapa saja bermastautin di negara ni akan diberikan vaksin. So pun tani dah membagi sebahagian orang, dan payah tadi mengawal penularan ni kan. So diharap orang ramai memberikan kerjasama. So kalau cuma ni, we know orang ramai, but then dah payah Kementerian Kesihatan setiap kali membagi ingati orang lah. Penjarakan sosial, pakai sungkup muka. So tahu sudah ramai orang sana, buatlah penjarakan sosial sendiri. So itulah. Baik, terima kasih di atas penjelasannya Yang Berhormat.
Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Perdana Menteri of Health. This is James from Border Bulletin. Since today we see an overwhelming response for the walk-in, the queue are quite long. Is the Ministry of Health thinking of improvement in carrying out the walk-in vaccination? Ini khas diutamakan untuk orang ada Brew Health ni. So that's why ia dibukakan secara walk-in. Seperti saya nyatakan tadi, ini dibukakan 1,300. So kalau habis baliklah. Every week we gonna do this. So and saya nyatakan tadi, semua will ampit bah. So anda perlu nyorang membuat unnecessary, apa namanya itu, queuing. So if the people who are queuing are not observing SOP like social distancing, would they be penalized? Apa namanya, yang saya nyatakan tadi, mesti tani saling ingat mengingatilah. We try not to find every little things. It's important for them and for us. So I hope dorang faham lah. But kadang-kadang orang because ia bergrup tu kita terlepas pandang dia tahu. But yalah, mesti ingatlah, walaupun ia dalam satu kumpulan antang dari satu rumah macam 30-40 orang, but sudah bahatur tu buatlah penjarakan. As we understand, the member of public are worried about individual with positive case in the vaccination. The public are asked to carry out rapid tests. Is there any positive cases being detected so far in the walk-in vaccination? Seperti saya nyatakan tadi, the rapid test itu dibuat untuk mengambil kesempatan since ramai orang tadi. So we just want to do a mass screening lah. Dato' just now share with us and so far we have 3 positive from there. 3 positive. Just now Dato' share with us the new rules that you have to have good health in order to be able to go out. Would that affect the walk-in vaccination? The idea of the Brew Health is supaya masa ni apa yang difahamkan bila pihak polis membuat rondaan atau roadblock lah, banyak orang suddenly dah dapat telefon lah. So itulah. So Bandar Keindan dia tahu and ada orang memakai orang punya kod, nanti gambarnya saja. Jadi untuk memastikan pengawalan ini apa namanya ni lebih terkawal, we want to make sure yang berjalan ni pakai Brew Health. Kalau anda kedapat sama ada orang membawa kita berjalan atau ada telefon, siapa saja pakai telefonnya boleh dimasukkan nama habis kita kan ke dalam itu. So we want the up to date punya info. So basically untuk mengawal pergerakan. Kalau orang bervaksin, then they have to say ke vaksin itulah. Thank you, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk and Yang Mulia Tuan SUT, I am Rasidah from The Scoop. Yang Berhormat Datuk, just to add on to James punya question, does MOH have an estimate for how many people tried to get walk-in slots? We have 1,300 slots. So based on estimation tadi, would you say it's double or triple that amount? We prepare to screen for 5,000 people. And that is only for walk-in to Dato'? Yeah. Okay. And during the opt-in program for AstraZeneca in June,
staff at the vaccination centres that language barriers with foreign workers was a major challenge when doing pre-screenings and paperwork. Has Minister of Health found better solutions to these challenges this time around, especially with similar issues being faced in quarantine centres as well? Yeah, we have some volunteers who do come and help, but ada sebagian kedutaan tampil ke hadapan je, apa namanya, volunteer lah, tolong mentranslate. Would you say that majority of people who came for the walk-in, was there a confusion or miscommunication in terms of how many slots are available? Diterangkan pulang sudah, so they asked to be dispersed lah. So Tapi will ada, dah tahu lah, kan cuba nasib klinik dah tahu ada lepas pukul 8. Nah, okay. but And then I know the walk-in slots were supposed to start at 2:30, but apparently by 12 the slots have been fully booked. So for next week, will there be any changes in terms of procedure for walk-in? Because the problem is there's no kind of communication. We might go through some sector of companies or perumahan lah, but we'll see how it works. But hopefully minggu depan we might prolong the opening hours as well, and so with the new directive orang berburu health ni, hopefully durang balik telefon on balik telefonnya lah, and boleh buat tempahan seperti biasa macam orang lain. Like just to add on, James punya question, like how will it affect for those who has no, because the walk-in slots are meant for those who has no brew health or brew HIMS. So will this not prevent them or prevent them from actually going to the to indoor stadium? Is No, that like I said, one they of have the to reason? state they go for vaccination. Sorry, Dato'? They have to state they go for vaccination. Okay, but I think it will be very hard to verify or like to confirm that they're actually going for vaccination when in fact they're probably just going out. Will there be discussion between police and the Ministry of Health Yeah, we on need this to work matter? out how to go about it lah. Okay, thank you Yang Berhormat Dato'. Thank you Tuan SCT. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.